Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada seluruh pengunjung Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur, kepada rakan-rakan yang hadir dalam sesi mengulas buku hikayat Merong Mahawangsa, Pertarungan Wibawa di Jantung Kuasa. Sebenarnya ni adalah sesi kita yang kedua. Selepas sesi yang pertama kita dah buat pada hari Khamis di ruang rehat dan baca. Jadi kita sangat berterima kasih kepada Ilham Books dan rakan-rakan mereka di Pesta Buku kali ini yang telah memberi laluan, memberi jalan kepada kami di Kawah Buku sebagai penerbit kepada buku ini untuk mengulas buku ini di Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur. Jadi sekali lagi berterima kasih kepada kawan-kawan yang ada, yang setia bersama dengan kita dan juga kepada yang menonton rakaman ini. Ini adalah sebuah sesi ulasan hikayat Merong Mahawangsa. Ini adalah satu sesi ulasan buku hikayat Merong Mahawangsa, Pertarungan Wibawa di Jantung Kuasa bersama dengan penterjemahnya, Saudara Mat Koi. Saudara Mat Koi yang kalau kawan-kawan yang selalu menonton podcast di Kawah Buku, barangkali tidak asinglah. Mat Koi seorang aktivis, seorang akademia, seorang penterjemah lah. Seorang penterjemah yang menterjemahkan bukan hanya buku ini dan juga buku-buku lain yang mungkin akan diperkenalkan nanti. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, puan-puan sekalian, Hello. Okey, yang keduanya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya kira bahawa buku ini ramai apabila kita telah pun menerbitkan buku ini. Bila kita telah pun menerbitkan buku Bila kita telah pun menerbitkan buku ini, ramai yang tersalah sangka bahawa buku ini sebenarnya adalah sebuah transliterasi teks. Tapi hakikatnya ia bukan sebuah transliterasi teks kepada hikayat Merong Mahawangsa, tetapi dia adalah sebuah diskusi, analisa, sebuah wacana kepada hikayat Merong Mahawangsa. Buku ini ditulis Henry M.J. Meyer. Buku ini ditulis oleh Buku ini ditulis oleh Henry M.J. Meyer, seorang filolog, seorang ahli filologi, dan kalau saya boleh perkenalkan lagi, beliau adalah merupakan seorang pemegang kerusi bahasa dan kesusasteraan bahasa Melayu dan Indonesia di University Leiden di Belanda. Dan sekarang dia berada sebagai seorang profesor lah di US Riverside. Jadi kita mengambil kesempatan dalam ruangan yang diberikan oleh Ilham Books ini untuk kita melihat dengan lebih dalam buku hikayat Merong Mahawangsa ini. Yang pertama, terima kasih kerana bersama. Dan saya kira antara yang tak perlu untuk melengahkan masa, saya ingin terus mungkin melanjutkan kepada persoalan yang paling penting, iaitu Koi, buku ini sebenarnya tentang apa? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih kepada Ilham Books kerana memberi ruang dan juga peluang untuk saya sebagai salah seorang penterjemah. Seorang lagi penterjemah adalah Muhammad Atta Tajuddin. Betul ke? Ahmad Tajuddin. Penterjemah seorang lagi pun saya tersalah sebut nama. Ahmad Tajuddin yang turut menterjemahkan beberapa bab lah bersama-sama dengan saya. Sebelum saya rasa pergi untuk menjawab persoalan buku ini tentang apa, mungkin saya boleh saya selalunya
suka tanya sebab kita ada beberapa orang ni, dan salah seorang daripadanya yang duduk dekat depan ni, boleh saya tanya tak? Pernah baca tak Hikayat Merong Mahawangsa? Okey. Saudara yang ada kat depan ni kata dia belum pernah membaca Hikayat Merong Mahawangsa. Sebenarnya ini tidak menghairankan saya lah. Sebab pada sesi yang sebelum ini, ketika kami membuat ulasan tentang buku ini juga, hampir kesemua yang hadir waktu mendengar suatu ulasan dan perbincangan tentang buku ini juga tidak pernah membaca Hikayat Merong Mahawangsa. Jadi buku ini, buku Hikayat Merong Mahawangsa, pertarungan wibawa di jantung kuasa ni, adalah seperti mana yang saudara Azan sebutkan tadi, dia bukannya buku transliterasi ataupun cetakan semula Hikayat Merong Mahawangsa, melainkan ia suatu buku yang saya boleh kategorikan sebagai agak berat lah sebenarnya untuk baca, kerana ia suatu buku yang mengandungi pelbagai subjek-subjek tentang grafi sejarah, tentang kritik sastra, kritik falsafah, sejarah juga, dan juga beberapa subjek-subjek yang lain lah yang tergabung. Kalau dalam nota saya ni, dia merangkumi perbincangan tentang epistemologi ilmu pengetahuan, pasca kolonial, grafi sejarah ataupun historiografi, sejarah idea, sejarah pemikiran, sejarah kecendekiawanan, kritik sastra, sastra perbandingan, teori sastra pasca moden, dan juga kritik falsafah. Jadi buku ni merangkumi hampir topik-topik yang berat lah Azan, topik-topik yang berat. Tetapi pada masa yang sama, ia juga mendorong kita untuk berfikir tentang karya warisan tradisi kita sendiri. Sebab bila kita tanya tadi, ada seorang daripada pendengar kita ni, dia kata dia pun tidak pernah membaca Hikayat Merong Mahawangsa, dan hari Khamis lepas pun hampir semua yang kita tanya tidak pernah membaca Hikayat Merong Mahawangsa. Saya sendiri pun sebenarnya sebelum tu, bila saya membaca Hikayat Merong Mahawangsa ni, saya rasa ia adalah suatu kisah yang tak masuk akal. Kisah dongeng, kisah keajaiban-keajaiban lah, yang mana di dalam pemikiran kita sekarang ini yang hidup di zaman moden, sebagai pembaca moden, saya rasa susah untuk saya menerima hikayat warisan tradisi kita sendiri. Tetapi setelah saya membaca buku ini aslinya ditulis dalam bahasa Inggeris yang kemudian saya terjemahkan. Apa yang saya nak nyatakan, setelah saya membaca buku ini, timbul satu rasa saya mesti menterjemahkan buku ni. Buku ni adalah buku yang wajib diterjemahkan dan wajib dibaca oleh semua orang untuk kita memahami warisan tradisi kita sendiri. Warisan tradisi kita sendiri ni, Hikayat Merong Mahawangsa, bukan hanya Hikayat Merong Mahawangsa, tetapi juga hikayat-hikayat Melayu yang lain ni. Hikayat-hikayat Melayu yang lain ni umpama melukut di tepi gantang lah. Kan? Kalau kita tanya orang yang lalu lalang kat sini pun, saya percaya 99% tidak membaca Hikayat Merong Mahawangsa ataupun kebanyakan hikayat-hikayat Melayu yang lain. Jadi ini merupakan suatu yang sangat menyedihkan, kerana suatu karya warisan tradisi kita sendiri sebagai sebuah bangsa, kita mengetepikannya, kita meminggirkannya, kita tidak membacanya, kita tidak menghayatinya, mungkin kerana kita tidak memahami kenapa ia ditulis sebegitu rupa. Saya sendiri sebagai pembaca pada waktu mula-mula tu, saya sendiri melihat hikayat-hikayat ni sebagai suatu yang seperti mana yang saya bagi tahu tadi, sebuah dongeng, sebuah cerita tak masuk akal,
sebuah propaganda khususnya daripada bangsawan dan istana untuk mengukuhkan wibawa dan kuasa mereka. Itu mungkin salah satu daripadanya. Tetapi apabila saya membaca buku Hikayat Burung Mahawangsa ni, saya mendapati apa yang saya fikirkan sebelum ni tentang hikayat Melayu sebenarnya tidak tepat, salah. Dan saya sebagai pembaca moden tidak memahami konteks di waktu sejarah ini ditulis. Jadi salah satu daripada perbincangannya Azan dalam buku ini. Sebelum kau masuk kepada perbincangan, sebab tadi mungkin aku terlalu masuk terus kepada apakah yang apa yang buku ini ceritakan. Mungkin soalan itu terlalu besar. Dan kau dah pun memberikan satu introduction ataupun permulaan yang baik kepada tentang buku Meyer ini. Tetapi bila kau menyebut bahawa apabila sebaik sahaja engkau membaca bukunya yang dalam bahasa Inggeris, In the Center of Authority, The Malay Hikayat Merong Mahawangsa, maka ia harus terus rasa perlu diterjemah. Soalnya, buku In the Center of Authority ni, yang ditulis oleh Meyer ni, ia adalah buku yang sangat asing dengan kita. Kenapa saya cakap asing? Hendrik Meyer ni, dia bukan seorang sarjana yang popular sebagaimana yang kalau kita menyebut, kalau kita sebut daripada era kolonial, nama-nama seperti Swettenham, kita sebut seperti Winstead, ataupun kalau kita tengok lagi yang mungkin terkemudian Anthony Milner ni mungkin ada nama sedikit yang menulis kerajaan, tapi Meyer, ia bukanlah satu nama yang dekat dengan kita. Dan juga apatah lagi buku In the Center of Authority, buku yang agak sukar untuk kita jumpa walaupun di dalam perpustakaan dalam negara kita. Jadi soalan aku adalah, bagaimana engkau boleh berjumpa dengan buku ini dan macam mana engkau boleh kenal Meyer ini dan kau boleh fikir untuk penting terjemahnya buku ini. Silakan kau. Ini kita dah masuk tentang asal-usul lah. Asal-usul ataupun genealogi. Kenapa saya rasa buku ini penting untuk diterjemahkan. Sebenarnya di dalam perjalanan kita sebagai manusia, kita bertemu dengan ramai orang. Dan salah seorang sosok yang saya bertemu adalah yang menulis buku ni. Yang ini buku sejarah idea. Saya tak tahu sama ada orang pernah dengar History of Ideas, sejarah idea. Saya tak tahu sama ada orang pernah dengar ataupun satu sejarah yang kita faham biasanya sejarah peristiwa, sejarah sosok, sejarah tokoh, itu yang biasa kita faham. Tetapi idea juga mempunyai sejarahnya. Tetapi kajian dan pengajian tentang sejarah idea ini bukanlah suatu bidang yang kukuh di dalam walaupun di dalam universiti di Malaysia. Kebanyakan universiti Malaysia ni banyak yang ada kajian sejarah konvensional. Tetapi amat jarang yang menulis tentang sejarah idea. Kalau sarjana tempatan yang menulis tentang sejarah idea ni, saya boleh bagi contoh contohnya Prof Nagib Al-Atas. Itu antara sejarawan idea. Prof Syed Hussein Al-Atas, Prof Nagib Al-Atas, dan salah seorang daripada orang yang mengkaji tentang sejarah idea ni adalah saya punya supervisor lah, Anthony Milner di Australian National University. Dia supervisor saya. Yang ini saya terangkan sikitlah. Buku ni dah out of print. Saya pun tak sangka juga dia buku ni popular. Saya juga menterjemahkan buku ni. Dia hanya mengambil satu konsep sahaja, iaitu raja. Konsep dia satu saja, raja. Tetapi menghasilkan buku hampir 300 muka surat. Dia melihat perkembangan konsep dan istilah raja daripada zaman silam sampai sekarang lah. Kan? Itu sejarah idea, konsep. Jadi sewaktu saya membuat tesis dengan Milner,
biasanya kalau dekat Australia ni kita tak panggil macam prof-prof ni, dia hierarki dia kurang sikit, dia panggil Tony je. Jadi Tony kata, Koi, tapi dia sebut nama sebenar saya lah. Mak Koi ni nama hipster sikit kan. Jadi dia kata, ataupun nama saya lah, nama saya Rohan, you must read Mayer. If you want to understand history of ideas, you have to read Mayer. Kemudian saya tanya dia, okay, what book do you say, Tony? So Tony kata pada saya, you read this book. Dalam bahasa In the Center of Authority, Hikayat Merong, The Malay Hikayat Merong Mahawangsa. Saya bila saya bertemu mula-mula baca, macam saya katalah, saya mempunyai pandangan kolonial jugalah. Saya sendiri melihat bahawa hikayat-hikayat Melayu ni adalah kebanyakannya cerita-cerita dongeng dan cerita-cerita ajaib lah, tak masuk akal lah. Tapi buku ni dia telah mencerahkan saya untuk memahami sebenarnya dia ada konteks dia yang tersendiri. Dan kemudian buku ini juga untuk menyanggah tulisan-tulisan kolonial, khususnya daripada tokoh-tokoh seperti Stamford Raffles, Winstead, Hugh Low dan beberapa orang lagi yang mereka juga melecehkan hikayat kita sendiri. Dan hikayat kita sendiri ini bukan sahaja dilecehkan oleh kolonial, tetapi juga dilecehkan oleh kita sendirilah. Termasuklah saya pada waktu tu. Kan? Tapi buku ini telah membuka saya punya pikiran untuk memahami bagaimana untuk membaca hikayat kita sendiri. Kerana ini adalah warisan tradisi kita. Waktu perbincangan yang lepas ya, di tingkat keempat, saya ada membangkitkan tentang kegairahan, kebahagiaan. Banyak YouTube sekarang ni banyak YouTube kan, yang mencari warisan-warisan lama menerusi apa? Menerusi monumen binaan. Tetapi kita di Semenanjung dan juga Sabah dan Sarawak, kita kurang monumen-monumen yang gah dan besar. Seperti Borobudur, seperti Angkor. Itu monumen-monumen yang besar, sehingga kan ada YouTube daripada Malaysia pergi ke sana dan membuat semacam klaim lah, kan? Yang ini adalah Melayu, kan? Khususnya kalau di sebelah-sebelah Champa lah, kan? Saya tidak bincangkan tentang salah ataupun betul ya kenyataan-kenyataan seperti ini, tapi saya nak katakan bahawasanya sebenarnya kita tidak perlu pergi jauh. Kita telah lama meninggalkan kita punya warisan tradisi sendiri. Jadi buku ni sebenarnya sangat membantu untuk memahami konsep dan juga perkara-perkara yang perlu kita ketahui sebagai pembaca hikayat. Saya bagi contoh. Ada soalan tentang bagaimana hubungan Kedah dan Siam. Hubungan Kedah dan Siam ya. Ada yang kata Kedah ni di bawah Siam. Kan? Ada yang kata Kedah ni tak di bawah Siam. Tetapi bagaimana pengarang hikayat melihat hubungan antara Kedah dan Siam? Adakah Kedah ini penaung dia Siam? Yang ini saya rasa buku ni membantu kita, salah satu daripadanya, untuk menjawab bagaimana kita sendiri melihat Siam yang dikatakan sebagai penaung kita. Dan buku ini memberikan jawapannya. Jawapannya daripada sudut apa? Jawapannya daripada sudut bagaimana idea. Kerana itu saya katakan tadi, salah satu daripada perbincangan yang mustahak di dalam buku ini tentang idea dan pemikiran 200-300 tahun dahulu. Sekarang ni mungkin kita punya idea dan juga pemikiran berbeza, kerana ruang dan konteksnya berbeza. Jadi saya dah pergi panjang. Mungkin untuk menjawab soalan daripada Azan tadi, kenapa saya memilih buku ini, saya merasakan buku ini sangat penting untuk diterjemahkan adalah kerana ia mencerahkan kita dengan warisan tradisi kita sendiri. Apabila saya
Kan warisan tradisi kita sendiri itu adalah warisan tradisi kita sebagai rakyat Malaysia yang selama ini kalau ditanya kepada ramai orang sudah meninggalkan, meminggirkan dan tidak lagi membaca hikayat. Ya, silakan Azan. Apabila engkau bercakap bahawa buku ini adalah sebuah buku yang telah memberikan suatu perspektif yang penting ataupun mengajukan sebuah pencerahan dalam fikiran kau paling tidak kepada cara untuk memandang warisan hikayat Melayu kita, maka buku ini kalau daripada cerita engkau tadi adalah betul-betul penting. Tetapi buku ini telah diterbitkan lebih kurang 80 tahun yang dahulu dan hari ini baru saja diterjemahkan. Maknanya bagaimana sebuah buku penting pada perkiraan kau dan pada cerita kau tadi, pada pengkisahan kau tadi, ini adalah sebuah buku yang betul-betul penting, bukan hanya sekadar untuk orang awam, tetapi untuk pembina polisi dalam negara kita juga. Untuk mereka tidak lagi mempunyai satu minda yang skeptikal kepada warisan hikayat Melayu kita. Jadi, aku punya persoalan adalah bagaimana sebuah buku yang diterjemahkan sehingga 350 muka surat lebih kurang ini mampu mengubah perspektif kau. Dalam erti kata yang lain, bagaimana Meyer mengungkapkan, mengkisahkan, mengungkapkan, menceritakan buku ini iaitu tentang hikayat Merong Mahawangsa sehingga ia boleh memberikan suatu pencerahan untuk kita melihat dunia kita yang lepas 200 tahun yang lampau. Silakan kau. Dia lebih kurang pada okay. Mengapa buku ini menjadi suatu buku yang saya fikir penting untuk saya terjemahkan dan mengapa ianya penting untuk kita semua baca lah, untuk kita semua baca. Apa yang menyebabkan saya merasakan bahawasanya buku ini sangat mencerahkan kerana ia menterbalikkan saya punya fikiran 180 darjah. Ini bukannya terbalik dia 45 darjah, 50 darjah, ini 180 darjah ya. Daripada seorang yang tidak pernah membaca hikayat, memandang, melecehkan hikayat, saya pusing 180 darjah. 180 darjah untuk mula menghargai, meneliti dan juga menghayati isi kandungan yang ada di dalam buku ini. Itu persoalan aku kau. Persoalan aku ialah apabila tadi kita berada di dalam satu perspektif yang berbeza, mungkin kita terperangkap sebagaimana apa yang telah kolonial letakkan kepada kita, begitu juga dengan sarjana bangsa kita sendiri letakkan, itulah kedudukan hikayat, iaitu sesuatu yang mungkin dongeng, tak logik. Tetapi macam mana dengan 350 muka surat ni, apakah idea Meyer untuk mendobrak pemikiran yang disebut pemikiran kolonial dalam pemahaman kita dalam hikayat tadi tu? Saya rasa idea utama Meyer. Saya rasa salah satu daripada intipati buku ni adalah tentang wibawa. Bagaimana wibawa itu dibentuk. Dan wibawa yang dibentuk, salah satu daripada kaedah yang digunakan, sebenarnya kaedah untuk membentuk wibawa ni saya rasa sampai sekarang lebih kurang samalah. Salah satu daripadanya dia ada dua ya. Satu melalui memetik nama-nama orang yang sudah sohor. Yang ini sebenarnya biasa dilakukan ya di dalam penulisan-penulisan tesis akademik. Bila kita menulis, kita akan memetik author ataupun pengarang ya, pengarang-pengarang. Itu satu ya, untuk memberi wibawa kepada penulisan-penulisan kita, kepada kata-kata kita, kepada hujah-hujah kita. Maknanya kita mengutip orang yang terdahulu yang sudah mempunyai wibawa. Itu satu. Yang keduanya adalah melalui pelecehan. Pelecehan, penghinaan. Kalau macam dalam konteks bahasa sekarang ni kita berhadapan dengan media, digital, teknologi dan mungkin bahasa untuk konteks sekarang ni nganjing lah.
Kan? Nganjing ni juga adalah salah satu daripada perendahan dan peruntuhan wibawa. Salah satu cara kita nak menguntuhkan wibawa tu melalui pelecehan dan penghinaan. Jadi di dalam buku ini ditonjolkan bagaimana pentadbir-pentadbir kolonial, kerana mereka sendiri pun tidak faham konteks hikayat itu ditulis. Jadi apabila mereka melakukan pelecehan itu, mereka melakukan pelecehan yang bersifat menghina lah, yang mengatakan bahawasanya seperti contohnya kalau siapa-siapa yang beli buku ni dan baca, ada petikan-petikan kata ya daripada pentadbir-pentadbir kolonial yang meletakkan hikayat ini sama levelnya dengan buku-buku yang dia katakan fairy tales lah, buku-buku dongeng. Okey, itu satu ya daripada sudut wibawa. Maknanya kita nak memahami bagaimana wibawa itu terbentuk, dan buku ini dia memberikan suatu jalan untuk memahami bagaimana wibawa sosok, wibawa teks, wibawa institusi, wibawa seseorang itu diangkat dan diperkukuhkan. Dan kemudiannya yang paling menarik untuk saya sendiri, sarjana-sarjana kita sendiri pun mengambil dan mengukuhkan. Tapi sekarang ini alhamdulillah sudah ada kesedaran. Tetapi masih lagi kalau di peringkat orang-orang awam, seperti mana yang saya katakan tadi, bila ditanya pernahkah membaca hikayat, ramai yang tak pernah baca. Tak pernah baca. Pernah baca? Tak pernah baca. Okey. Abang kita kat depan ni pun kata dia pun tak pernah baca, kan? Kerana saya boleh faham tapi buku ni dia menceritakan kenapa kita rasa susah untuk menghadam hikayat, kan? Dan salah satu daripadanya, selain daripada persoalan wibawa tu, Azan, dia memberikan konteks hikayat ditulis. Kenapa hikayat ditulis berulang-ulang? Kenapa hikayat ditulis dengan bahasa yang ajaib-ajaib? Kerana ia adalah daripada tradisi lisan. Dia bukannya teks. Bila teks ni, kita duduk sorang-sorang dalam bilik, kita baca. Maknanya, ada proses kita berfikir sendirian. Tetapi, apabila di dalam budaya lisan tu, panglipur, kita pun dah tak ada panglipur lara sekarang kan? Dah tak ada. Maknanya hilang. Ini adalah satu warisan tradisi kita sendiri yang sangat mengesalkan apabila ia sudah tidak lagi dipraktikkan. Jadi kita nak faham hikayat, kita faham tradisi lisan. Bila di dalam tradisi lisan tu, kata-kata yang diungkapkan tu mestilah sesuatu kata-kata yang kemungkinan besar, kalau kita tengok istilah-istilah, ayat-ayat yang digunakan di dalam hikayat tu adalah yang mengujakan. Sehingga kan di dalam buku ni dikatakan apabila panglipur lara itu bergerak ke kiri, bergerak ke kanan, kan, pandangan daripada audien, daripada khalayak pun dia sama-sama bergerak dengan panglipur lara. Jadi dalam konteks ini, buku ini memberikan kita konteks kenapa hikayat ditulis sebegitu rupa dan kenapa hikayat mendapat tempat pada waktu silam, pada waktu di mana teks belum masuk lagi. Okey, itu yang kedua, Azan. Yang ketiga, buku ini juga menceritakan apa yang menyebabkan hikayat kita, termasuklah ramai daripada pengunjung-pengunjung PBKL ni sudah tidak membaca lagi. Dia memberi panduan kepada kita untuk memahami kenapa kita dah tinggalkan hikayat kita sendiri. So, ada dua ya. Yang ini dah macam bagi betul lah. Okey ya, ini kira macam dah bagilah apa isi kandungan dalam buku ni ya. Kalau nak detail lagi, itu kena belilah buku ni kan. Okey. Tapi dia menceritakan bahawa ada dua. Ini dua faktor yang ini dah masuk sosiologi ya. Bagaimana satu, kurikulum sekolah yang diperkenalkan oleh kolonial. Apabila sekolah diperkenalkan kepada kolonial, kita, itu yang saya kata, salah satu daripada buku ni tentang cara berfikir. Cara berfikir kita sudah diubah. Apabila sekolah masuk, sekolah diformaliskan, dirasmikan,
Dan apabila sekolah dirasmikan, maknanya ada silibus-silibus yang berdasarkan kepada pikiran-pikiran kolonial. Jadi dalam konteks ini, idea-idea epistemologi kita, ini istilah-istilah berat ni ya, sebab buku ni pun memang buku berat sikit, buku berat. Epistemologi ni cara kita berfikir. Cara kita berfikir perlahan-lahan berubah daripada lisan kepada tulisan. Itu satu. Sistem pendidikan kolonial, kan? Dan sistem pendidikan kolonial juga kita kena faham juga, dia memang memandang rendah kepada kita punya hikayat sendiri, kan? Yang keduanya adalah kerana kemasukan teks. Macam saya kata tadi, bila teks masuk, kita sudah tidak ada Panglipu Lara. Panglipu Lara semakin lama semakin hilang, sehingga sekarang ni dah tak ada lagi dah. Saya tak tahulah sama ada tok cerita. Kalau sebelah utara tu, orang panggil tok cerita lah. Tok cerita ni rasanya di sebelah utara dah tak ada lah. Panglipu Lara mungkin sudah tidak ada lagi orang yang bercerita, kerana kita telah dibekalkan dengan teks, printing, cetak. Bila kita cetak ni, kita tidak memerlukan orang untuk bercerita kepada kita. Kita tenggelam di dalam lautan teks. Jadi teks memberikan kita suatu masa untuk kita bersendirian. Jadi dalam konteks ini, ajaran-ajaran yang dikemukakan di dalam konteks budaya lisan perlahan-lahan akhirnya hilang. Dan yang ini juga sebenarnya ada kaitan juga bila azan timbulkan, kenapa boleh jadi macam tu, dan kenapa lebih ramai orang tidak tahu tentang hikayat-hikayat kita ni. Salah satu daripadanya, yang ini sosiologi, kena ideologi negara tu sendiri. Okey, apa ideologi negara kita? Sains, teknologi, ekonomi, kan? Benda-benda tu dia tidak melibatkan kesusastraan. Kita ada tak sastra-sastra kita yang sampai ke tingkat tinggi? Nobel lah selalunya orang bagi tanda aras dia, tanda aras pemenang Nobel ataupun dicalonkan lah. Tak ada. Yang ini sangat berkaitan rapat dengan ideologi negara. Bagaimana negara melihat apa yang perlu diajar kepada anak-anak kita. Adakah anak-anak kita perlu diajar dengan kita punya warisan sejarah tradisi, ataupun anak-anak kita perlu diajar dengan lebih banyak lagi, dengan lebih gencar lagi tentang sains, teknologi dan juga ekonomi dan segala macam tu. Yang itu kita boleh lihat sendiri ya. Saya tak tahu ya, mungkin ada orang yang daripada boarding school sini, sekolah berasrama penuh. Biasanya budak-budak Melayu pandai ni, dia hantar ke sekolah berasrama penuh kan. Dapat keputusan yang baik, hantar sekolah asrama penuh. Okey. Kalau kita tengok dekat sekolah asrama penuh tu, rasanya banyak sekolah-sekolah yang tak ada pun kelas aliran sastra. Kan? Kebanyakan yang ada. Betul setuju Yang ada sains dan teknologi ekonomi. Yang ini ni apa? Yang ini ideologi negara. Bukan kita nak menolak sains, teknologi dan ekonomi ni, tetapi bagaimana nak menseimbangkan. Yang ini menarik. Bila kita bercakap tentang keseimbangan, dalam hikayat banyak ada cerita tentang keperluan untuk kita mengimbangkan. Biasanya kalau dalam hikayat tu antara dunia dan akhirat, mengimbangkan antara duniawi dan juga ukhrawi. Dalam konteks ni, kalau kita tahu akar umbi kita menerusi hikayat, kita dapat memahami idea-idea masa silam. Dan juga pada masa yang sama, di dalam buku ini, seperti mana yang saya bentangkan tadi, menceritakan tentang konteks, tentang epistemologi, tentang grafi sejarah. Orang banyak melihat hikayat Merung Mahawangsa ni, dia nak mencari sejarah betul ke tidak. Ya kan? Betul atau tidak? Betul ke ataupun tidak ni. Kalau dalam konteks epistemologi ataupun cara berfikir sejarah moden, dia susahlah kita nak buktikan. Kan? Anak lahir daripada buluh betung. Boleh dibuktikan ke? Yang kita tahu, anak ni dilahirkan oleh ibu. Kan? Oleh ibu, lahir keluar bayi. Jadi dalam hikayat, dia menceritakan raja ni, salah satu daripadanya muncul daripada buluh betung. Kan susah tu untuk kita buktikan. Tetapi ini, untuk saya, hikayat ni penting untuk kita melihat sejarah idea.
sejarah pemikiran dan juga melihat hikayat ni sebagai suatu bentuk pelambangan-pelambangan, perumpamaan-perumpamaan yang digunakan sesuai dengan konteks lisan dengar pada waktu itu. Okey, jadi banyak dah cover. Sebenarnya buku ni dia rencam. Kalau dalam bahasa Inggerisnya dipanggil discursive discourse lah. Ni agak berat juga ni istilah berat ni, discursive discourse ya. Dia wacana dia adalah wacana yang berselirat, wacana yang berlapis-lapis, dalam dan juga kompleks. Jadi saya rasa buku ni sebenarnya dia mencabar pemikiran kita, bacaan kita. Biasanya kita membaca buku-buku yang ringan, kan, buku-buku yang mudah difahami. But this book in English or in Malay yang saya terjemahkan ni is not an easy reading. Bukan suatu bacaan yang mudah, tetapi ia melatih kita untuk menajamkan fikiran kita dan meningkatkan kualiti bacaan kita lah. Jadi kalau siapa-siapa nak memahami tentang hikayat-hikayat Melayu yang lampau ni, saya rasa buku ni sangat-sangat bermanfaat untuk semua lah. Secara peribadi pun sebagai orang yang boleh saya kira bahawa telah membaca lah buku ni, sebab kita dah pun habiskan diskusi buku ini 8 minggu bersamaan dengan 8 bab. Setiap minggu kita mengulas setiap satu bab daripada buku ini. Ia sangat membantu dari sudut bagaimana kita memahami sesuatu yang menjadi persoalan dalam minda dan fikiran kita. Buku ni dia bukan hanya buku ni lah. Mana-mana buku pun dia akan menjadi keistimewaan, dia akan rasa puas apabila dia berjaya merungkaikan persoalan-persoalan yang bermain dalam fikiran kita. Antara soalan yang paling besar dalam bermain dalam fikiran saya lah, paling tidak pun, adalah bagaimana hikayat yang ada sekarang, yang terjual dekat Dewan Bahasa dan Pustaka tu, dekat kau buku pun kita jual semua hikayat-hikayat Melayu tu, adalah masih relevan dibaca, masih penting untuk dibaca, dan bagaimana orang dulu membaca hikayat yang sebegitu rupa, yang berbelit-belit, yang berulang-ulang. Macam mana orang dulu boleh percaya adanya perkara-perkara kisah-kisah dongeng yang dibangkitkan. Jadi apabila membaca buku ini dan dia meleraikan, menjelaskan, memberikan suatu penjelasan dengan sangat tertib, satu persatu, dan dia membuat kita rasa masuk akal, make sense, masuk akal, bahawa oh, aku faham sekarang kenapa hikayat ditulis sebegitu rupa, kerana adanya perbezaan di antara kebudayaan, di antara sistem lisan dengar yang dahulu sehinggalah kepada sistem baca tulis yang sekarang. Jadi dalam 5 minit mungkin yang terakhir, kita ada dalam 15 minit yang terakhir, mungkin kalau ada kawan-kawan kita ada Ikram, kita ada Yat, kalau mungkin boleh menyumbang lah kalau ada apa-apa soalan yang ingin ditanya lah. Buka dulu lah, lalang kita ada ni kan. Silakan kalau ada siapa-siapa nak mengemukakan pertanyaan tentang khususnya tentang buku inilah. Sebab kalau tak ada, kita nak minta untuk Koi memilih lah petikan yang ada dalam buku ni. Kita nak minta Koi baca supaya yang pertama para penonton audien boleh menilai sendiri kualiti terjemahan. Itu yang pertama. Yang keduanya mungkin kita dapat melihat sedikit sebanyak menyingkap idea-idea mayor yang mungkin sangat membekas, yang boleh memberi kesan lah kepada kita. Tak kisahlah, mungkin kalau tak satu petikan, 2 petikan, mana-mana yang dirasakan sesuai lah. Saya rasa saya nak ambil petikan yang dipilih oleh Adib lah semalam. Kami di kawah buku ni ada telaah buku. Kita ada kumpulan untuk menelaah buku. Dan buku-buku dia kebanyakannya agak buku-buku berat lah. Tapi kita rasa masyarakat perlu juga melatih diri sendiri untuk membaca buku-buku yang berat. Buku-buku yang mencabar kita punya pemikiran. Bukan hanya sekadar membaca buku-buku yang mudah, tetapi juga buku-buku yang rumit.
Kerana buku-buku rumit ini juga adalah buku-buku yang menzahirkan pemikiran masyarakat tu setakat mana. Kan? Jadi dalam konteks ni saya memilih kawan saya pilih petikan ni lah untuk dia bacakan. Tapi petikan ni adalah satu petikan yang agak menyedihkan, tetapi memberi suatu cerminan lah kepada diri kita sendiri sebagai sebuah bangsa lah ya. Okey ya. Namun perhatian yang diberikan kepada penglipur lara sudah semakin memudar. Menora dan wayang secara beransur-ansur tertolak ke kampung-kampung, jauh di pedalaman semenanjung. Ini ni waktu tahun 70-an. Sekarang ni bukan saja tertolak di kampung-kampung, dah tak ada dah. Kan? Okey ya. Dan sisa peninggalan kisah-kisah silam semakin lama semakin dipersembahkan sebagai kepercayaan lama dan dongeng, berbanding sebagai suatu bentuk ilmu pengetahuan. Hanya pada birai-birai alam Melayu sahaja warisan tradisi cuba bertahan, dan malahan di situ pun penghargaan terhadap warisan tradisi telah menjadi sesuatu yang dirasakan sebagai memalukan. Ini menarik ni. Sebab dalam buku ini juga menceritakan tentang pengarang-pengarang istana sendiri pun menolak hikayat yang ditulis oleh mereka. Oh, itu tu untuk saya bila saya baca buku ni ya. Wow, untuk saya. Bukan sahaja tertolak ke kampung-kampung, tetapi pengarang istana juga sudah menolak hikayat yang ditulis mereka sendiri. Ya, saya ulang. Malahan di situ pun penghargaan terhadap warisan tradisi telah menjadi sesuatu yang dirasakan sebagai memalukan, dan ia tentunya bukan lagi sebagai sumber penting untuk memahami dunia. Mereka yang mampu menoleh ke belakang sesungguhnya benar-benar beruntung. Menoleh ke belakang sejenak, ke detik-detik masa lalu, kita menginsafi bahawa proses penglitografian, proses percetakan lah, proses penglitografian hikayat Merong Mahawangsa adalah permulaan kepada sebuah pengakhiran. Yang ini diterjemahkan oleh seorang lagi rakan saya, Ahmad Tajuddin. Ini salah satu daripada petikan yang kami terjemahkan lah. Buku ni dalam bahasa Inggeris, dia bukan buku yang senang untuk diterjemahkan. Saya sendiri setelah terjemahkan 2 bab, saya rasa oi berat buku ni. Saya tinggalkan, saya pergi buat kimchi. Ini dia punya anekdot cerita dia lah. Tetapi kemudian saya rasa kena habiskan juga buku ni, kena terjemahkan juga buku ni, sebab buku ni penting untuk kita sebagai sebuah bangsa memahami warisan tradisi bangsa kita sendiri. Sekian. Menarik ayat Mayor tadi yang telah diterjemahkan tadi ialah sebenarnya buku ini juga mengisahkan supaya kita kembali menoleh ke belakang. Kita diajak untuk melihat ke belakang, untuk mengenang semula apa yang ada di dalam khazanah ilmu Melayu itu. Dan sebenarnya bila aku fikir balik kan, bila aku baca buku ni bukan hanya soal terkait dengan hikayat. Dia dengan sebagai ritual kebudayaan alam Melayu kita. Yang disebut tadi wayang, menora. Jadi tak kisahlah mana-mana apa pun ritual kebudayaan kita, sebenarnya memang telah luput pun apabila masuk ke zaman sekarang. Bila kau cakap tadi bukanlah hanya sekadar tertolak ke kampung-kampung, bahkan memang tak ada. Muncullah pula beberapa gerakan-gerakan yang berinisiatif untuk menghidupkan perkara ni. Bukan hanya sekadar ritual kebudayaan tadi, tetapi mungkin juga kembali untuk melihat hikayat-hikayat. Tetapi idea besarnya, dia bukan soal nak hidup, dia petik jari dan dia hidup. Buat. Ya, itu adalah kerja yang baik. Tetapi secara dasarnya, secara epistemologi lah saya boleh sebut, bahawa mengapa perkara itu terjadi dan bagaimana untuk kita mengatasi perkara itu, ia akan terungkap di dalam buku hikayat Merong Mahawangsa, Pertarungan Wibawa di Jantung Kuasa ini. Jadi saya kira bahawa sesi 1 jam kita ini dah pun mencapai masanya.
Walaupun kita sebenarnya ada 10 minit yang terakhir, tetapi melainkan kalau kita ada persoalan lah daripada kawan-kawan. Jadi sehingga itu, kalau tak ada apa-apa, kita boleh menutup di sini dan membuka, mungkin kalau ada yang nak tanya secara personal dengan Mak Koi, dipersilakan lah. Buku ini boleh didapatkan di Reruai Ilham Book, which is reruai yang kita ada sekarang, dengan harga, saya tak pasti diskaun dia berapa, tapi harga dia RM50. Kemudian tertakluk kepada Ilham Book lah diskaun yang diletakkan lah. Jadi saya rasa berakhir di situ. Sekian sahaja, minta maaf di atas segala salah dan silap. Terima kasih kepada yang setia mendengar dan terima kasih Koi, terima kasih Ilham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.